Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia pada 17 hingga 18 Jun 2026 di Kazan, Persekutuan Rusia. Sidang kemuncak komemoratif ini yang diadakan bersempena ulang tahun ke-35 bagi hubungan ASEAN-Rusia akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini dan Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia serta dihadiri oleh Kebahagiaan Maha Mulia serta para pemimpin ASEAN yang lainnya. Sidang kemuncak komemoratif tersebut akan melihat semula kemajuan yang telah dicapai di bawah pelan tindakan komprehensif CPA ASEAN Rusia bagi tahun 2021-2025 di samping membincangkan hala tuju kerjasama masa hadapan serta memperbaharui komitmen untuk memperkukuhkan lagi perkongsian strategik ASEAN Rusia. Negara Brunei Darussalam akan menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijrah dengan majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah peringkat negara Selasa ini. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan itu nanti, raptai penuh majlis diadakan di Jami Asri Hassanah Bolkiah Kiarung. Menyaksikan raptai Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1448 Hijrah dan Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku penasihat bersama. Dengan tema Hijrah Penyelamat Akidah, acara akan diadakan di Masjid Surau dan Balai Ibadah seluruh negara mulai pukul 5 petang. Pusat Pendermaan Darah Berja mencatat sebanyak 16,807 kutipan darah yang disumbangkan oleh 13,785 penderma darah termasuk 3,289 penderma baharu yang berdaftar pada tahun 2025. Menurut Menteri Kesihatan, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen berterusan masyarakat di negara Brunei Darussalam dalam menyokong usaha memastikan bekalan darah negara sentiasa berada pada tahap yang mencukupi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar dalam perutusan sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2026 juga menyatakan kadar pendermaan darah negara juga kekal selaras dengan sasaran yang disyorkan oleh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu antara 1 hingga 3% dari jumlah keramaian penduduk bagi memenuhi keperluan negara dalam menangani situasi kecemasan. Negara Brunei Darussalam pada tahun 2025 telah mencapai sebanyak 2.3% dan perangkaan tersebut adalah konsisten dengan pencapaian sejak dari tahun 2014. Dalam memastikan sistem transfusi darah negara terus diperkukuhkan, Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif berkaitan keselamatan darah, jaminan kualiti dan pengurusan transfusi klinikal secara bersepadu, penambahbaikan berterusan terhadap sistem hemovigilance, pemantauan amalan transfusi darah dan pengukuhan proses saringan darah akan terus diberi perhatian bagi memastikan darah dan produk darah yang dibekalkan kepada pesakit adalah selamat, berkualiti tinggi dan mematuhi piawaian antarabangsa.
Kementerian Kesihatan juga akan terus memperluas usaha pendidikan dan kesedaran awam mengenai kepentingan pendermaan darah secara sukarela dan berkala. Penglibatan golongan belia amatlah penting dalam memastikan kesinambungan kumpulan penderma darah yang mampan bagi memenuhi keperluan pesakit pada masa akan datang. Oleh itu, semua lapisan masyarakat adalah diseru untuk sama-sama memainkan peranan dalam membudayakan amalan pendermaan darah sebagai satu tanggungjawab sosial dan amalan kebajikan yang mulia. Manakala agensi-agensi kerajaan, institusi pendidikan, pasukan beruniform, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO juga diseru untuk menganjurkan kempen-kempen pendermaan darah demi membantu mengekalkan stok bekalan darah di tahap yang sihat di negara ini. Dengan tema Setitis Kemanusiaan Derma Darah Selamatkan Nyawa, tema tahun ini memartabatkan nilai kemanusiaan sebagai teras dalam setiap pendermaan darah. Pendermaan darah bukan sekadar satu prosedur perubatan, malah merupakan aktiviti kemanusiaan yang melambangkan solidariti, merasa belas ihsan dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap titisan darah yang didermakan memberikan harapan baharu dan menjadi talian hayat kepada mereka yang sangat memerlukan. Ekonomi biru, ekosistem bakau dan kehidupan masyarakat di kampung air antara yang dipamerkan pada Pameran Lautan Brunei 2026 sempena Minggu Lautan Brunei. Pameran yang turut mempamerkan keindahan seni lautan dan bengkel kreatif diadakan sehingga hari ini di sebuah pusat membeli belah Jalan Utama Selambigar. Hadir Daeng Hajatuti Yati binti Haji Abdul Wahab Timbalan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri. Antara pengisian majlis pembentangan mengenai kapal karam Brunei dan Borneo dan penyerahan hadiah bagi pertandingan gambar seni lautan Brunei. Juga diadakan penandatanganan satu memorandum persefahaman antara Pony Foundation dan Sabah Wetlands Conservation Society bagi projek karbon akar. Projek tersebut memfokuskan pemeliharaan bakau, tindakan iklim dan penglibatan masyarakat. Majlis disusuli dengan penyampaian buku fotografi. Bengkel Tajwid bersama Al-Quran bagi Jawatankuasa Takmir Muslimah dan Jemaah Masjid meningkatkan kefahaman hukum tajwid. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian imarah dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kriam Daerah Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Perasmian bengkel diadakan di Masjid Kampung Kriam. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. 170 orang menyertai bengkel berkenaan antara pengisiannya sesi penerangan mengenai ilmu tajwid dan sesi praktikal tajwid. Bengkel memberi peluang kepada para peserta mempraktikkan bacaan secara langsung melalui sesi latihan sekaligus memupuk semangat ukhuwah dalam kalangan peserta. Belia bukan sekadar pemegang kunci masa depan tetapi enjin penggerak hari ini. Sudah tiba masanya generasi muda berhijrah daripada menjadi pengguna teknologi kepada pencipta solusi demi kemajuan negara. Manakala wanita adalah arkitek utama di sebalik tabir kejayaan, negara memerlukan lebih ramai individu yang profesional, amanah dan berkemahiran tinggi untuk mencapai wawasan Brunei 2035. Demikian antara intipati tazkirah malam munajat bertajuk Semangat Hijrah Inspirasi Menuju Wawasan Brunei 2035, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-233. Tazkirah disampaikan oleh Awang Ahmad Zaim bin Haji Bagol, Pegawai Pelajaran Sekolah Arab Light, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama, menyemarakkan program malam munajat Jawatankuasa Takmir para belia dan jemaah Masjid Kampung Belais Tempurung serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara turut menyertai warga kerja, Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu yang mengikuti program ini secara maya dari kediaman
masing-masing. Pelbagai aktiviti dan pameran diketengahkan semasa Simposium Seni Bina Islam 2026 yang dibukakan kepada orang ramai selama 5 hari sehingga hari ini di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dikendalikan oleh pelbagai agensi. Pameran juga memberi peluang kepada para pengunjung untuk menyertai aktiviti interaktif. Di Galeri Istimewa, 3 seni warisan tradisi dari Republik Islam Iran dipamerkan iaitu seni kaligrafi, seni jubin mozaik Kashimoah dan seni kalam kari. Penyertaan Kedutaan Republik Iran dan Kedutaan Republik Turki ke negara Brunei Darussalam memberikan jangkauan luar kepada pameran ini melalui perkongsian aktiviti berkaitan hubungan kerjasama dan memperkenalkan budaya seni warisan kepada masyarakat Brunei. Pameran dibuka dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Merasa berbanggalah juga ada perkara yang baru yang mengekspos, contohnya pattern yang belum pernah murid saya melihat. Jadi diorang perkara macam merasa surprise lah, ada yang baru tahu. Untuk mengenal secara lebih lanjut lagi lah, kalau especially untuk orang petani yang di sini ni, akan budaya dan dorang punya anulah adat dorang di sini, and then architecture sama anulah apa yang ada dipamerkan di sini. Bagi menyokong kebajikan serta pembangunan pendidikan pelajar, 4 pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB terpilih menerima tajaan kawangan daripada Mitsubishi Corporation Brunei. Majlis penyerahan tajaan kawangan berlangsung di Kolej Universiti berkenaan. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB dan Puan Hanako Katagiri, Timbalan Pengurus Am syarikat berkenaan. Sumbangan merupakan salah satu inisiatif tanggungjawab sosial korporat Mitsubishi Corporation Brunei. Dan Yang Mulia dan membantu proses pengajian saya sepanjang saya belajar di Kupu SB. Saya akan lebih berusaha lagi dengan tajaan yang telah diberikan. Dan menjadi dorongan kepada saya untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak Kupu SB dan juga pihak Mitsubishi kerana beri kepercayaan kepada saya. Bagi meningkatkan iltizam para pelajar terhadap pembelajaran dan mengukuhkan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa, Sekolah Sukan mengadakan Majlis Ikrar Pelajar tahun 11. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Dihadiri oleh 138 pelajar, pengisian program terbasuk Majlis Ikrar bersama ibu bapa atau penjaga, bengkel pengurusan masa dan teknik belajar. Juga diadakan sesi refleksi dan tindakan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam akan menyertai persidangan dunia bagi Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Perempuan WAGGGS ke-39 yang diadakan bermula Selasa ini selama 4 hari. 2 ahli persatuan berlepas ke Kemboja bagi menyertai persidangan itu yang akan menghimpunkan lebih 100 organisasi ahli WAGGGS. Antara pengisian persidangan sesi bengkel dan perbincangan mengenai praktik-praktik terbaik bagi sama-sama mengembangkan kemahiran dan ilmu pengetahuan ahli-ahli. Menyumbang ke arah program-program yang boleh meningkatkan lagi perkembangan ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Dan semasa persidangan dunia itu juga akan diadakan penggubalan dasar dan juga polisi untuk menambah baik struktur persatuan masing-masing.
Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutum mengingatkan orang ramai, pihak syarikat pemaju dan pemilik premis perniagaan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Peringatan tersebut dibuat selepas sebuah lagi syarikat dikenakan kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Syazwanis, kontraktor sendirian berhad didenda $1,000 Brunei kerana meletakkan, melonggokkan dan meninggalkan sampah sarap di kawasan tapak projek penstabilan tebing. Syarikat terbabit diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Kegagalan membayar denda boleh diharapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang dari $2,000 Brunei dan tidak melebihi $10,000 Brunei. Manakala bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda tidak kurang dari $10,000 Brunei dan tidak melebihi $30,000 Brunei. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali.